Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini kita akan buat satu video, iaitu video terakhir dalam series 4 kul. Okay, dalam series 4 kul kita belajar mengikut susunan di dalam Al-Quran. Kita mula dengan surah Al-Kafirun, iaitu surah yang mana akan membuang kesyirikan ke dalam diri kita. Lepas tu kita pergi belajar pasal surah Al-Ikhlas, iaitu surah yang mana yang memasukkan tauhid dan keimanan ke dalam hati kita. Kita belajar surah Al-Kafirun dulu. Lepas tu kita, sebab kalau kita ada kekufuran dalam kesyirikan dalam hati kita, tak guna kita ada, memang iman tu takkan ada lah. So Al-Kafirun dulu, lepas tu Al-Ikhlas. 4 kul lah. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai surah-surah ni, boleh tengok video Pak Din, iaitu jawapan kepada One World Religion, Islam dan lain-lain di dalam Al-Quran. Dalam tu Pak Din ada cerita pasal surah Kafirun dengan Al-Ikhlas. Okay, tadabbur surah Al-Falaq itu adalah video yang kedua. Korang kena tengok juga, okay, mengenai surah Al-Falaq. Sebenarnya Al-Falaq ni turun sekali dengan Anas, tapi Pak Din buat satu-satu sebab nak buat semua sekali tu lama sangat. So kita buat Al-Falaq dulu. Yang sekarang ni kita buat Anas. Okay. Lepas korang tengok video-video pasal Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, barulah tengok video ni. Okay. Dalam surah ni, dalam video ni, dalam video pasal mengenai surah ni, kita meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada satu ancaman, daripada sebenarnya ia adalah satu individu lah, iaitu iblis serta kuncu-kuncunya. Kuncu iblis kan. Selain daripada maksud serta pencerahan, kita akan belajar mengenai ancaman ini serta individu yang kita meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu iblis. Okey. Link di antara dua surah Al-Falaq dengan Anas adalah kita boleh jumpa dalam ayat terakhir dekat surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Punca dia hasad. And from the evil of the envier when he envies. Punca segala benda ni semua adalah daripada hasad. Okay, barulah datang jadilah iblis itu kan. Daripada hasad ni lah jadi iblis. Okay. So sekarang ni kita ancaman ni sebenarnya bahaya, sangat-sangat bahaya ancaman ni kan pada kita. Sebab iblis, he is the main culprit yang menghasut kita supaya kita berhasad dengan orang lain. Kejahatan dalam surah Al-Falaq itu tidak sehebat kejahatan dalam surah Anas. Okay, jom kita kaji kenapa. Dalam surah Al-Falaq kita meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam surah sekali je kita minta, kita sebut nama Allah, lepas tu kita sebut dia punya ni kan, yang kita meminta syar tu bahaya dia lah, kejahatan itu. Okay, tapi dalam surah Anas kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan syar tu kita sebut sekali je. 3 ayat terakhir ni adalah iblis dan pecahan daripada itu kan. Kalau kita tengok dalam surah ni, okay, ada pelbagai jenis kejahatan dalam surah Al-Falaq, tapi kesemuanya tidak akan ada efek kepada akhirat kita. Hanya mereka yang melakukan kejahatan itu kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kalau kita kena apa-apa ancaman, contoh kita kena tsunami ke, orang hasad dengan kita ke, orang sihir kita ke, orang buat apa-apa dekat kita, tak perlu, Allah SWT takkan tanya kita tak ditanggungjawab. So kita takkan itu takkan efek akhirat kita. Tetapi ancaman dalam surah Anas ni boleh efek akhirat kita jika kita jadi mangsa padanya. Kita akan bertanggungjawab, kerana iblis tu akan kata, saya hanya berbisik, saya tak paksa mereka. Okay, dalam video ni kita juga akan belajar taktik-taktik iblis serta cara-cara yang terbaik untuk melindungi diri kita daripada serangan ini. Untuk mengetahui sejarah di sebalik surah Anas dan Al-Falaq, sila tonton video tadabbur Pak Din. Pak Din ada cerita asal usul dia mengenai kedua-dua surah ni, di mana ia diturunkan di Mekah sampai ia membantu mengubati sihir yang mereka telah lakukan ke atas junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Falaq. Okey, kita sambung. Sebelum ni Pak Din nak bagi tahu,
Okay, Pak Din ni bukan seorang ustaz, Pak Din ni bukan seorang alim, Pak Din ni bukan seorang yang dah mengaji ilmu-ilmu yang tinggi. Pak Din adalah seorang hamba yang masih jahil dan seorang pendosa. Pak Din tak ada pangkat, tak ada apa. Pak Din ni memang niat Pak Din nak buat video ni, buat video-video tadabbur mengenai Al-Quran, surah-surah Al-Quran adalah kerana Pak Din rasa punca utama umat ini menjadi hina di mata dunia, perpecahan di antara umat kita, kelemahan kita, kesesatan kita oleh pemimpin-pemimpin kita, dan kejatuhan zaman kegemilang Islam itu adalah kerana kita makin jauh dengan Al-Quran. Al-Quran dah jadi satu benda metafor bagi kita, yang kita hanya baca tanpa menghayati dan memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita. Al-Quran is a guidance from Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah panduan bagi kita semua dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita baca je tanpa memahami, how do we expect to get the guidance? Macam mana kita nak dapat bimbingan ni? Kan? How do we expect to be guided? Terlalu ramai individu-individu yang manipulasikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala demi kepentingan jawatan, gaji dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita semua menjadi mangsa kepada kejahatan mereka. Kenapa kita semua jadi confused, jadi keliru bila mereka kata tak perlu pakai hijab. Hijab tak ada dalam Al-Quran. Dia tak solat, tak puasa, tapi hatinya baik. Dia buat iklan tepuk punggung LGBT ke apa semua kan, bagai, tapi tak apa, dia bayar zakat berpuluh ribu sebulan. Dia ada baik dia. Kenapa kita senang-senang jadi mangsa kepada mereka? Kerana kita tinggal Al-Quran. Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala kata we made it easy. Allah Subhanahu Wa Taala kata we made it easy. Tapi kita tak ada usaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila orang cuba menyesatkan kita terus ikut. Allahu Akbar. Senang gila kerja setan bila kita tinggal Al-Quran. Subhanallah. Jadi jom kita kembali kepada Al-Quran, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pemahaman mengenai ayat-ayatnya. Okay, jom kita mula. Qul a'udzu birabbin nas. Say, I seek refuge in the Lord of mankind. Kul maksud say, katakanlah. Ia adalah satu perintah kepada junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Say, oh prophet. Dan ia juga adalah perintah kepada kita semua sebagai umatnya. Dalam keempat-empat surah ni Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita, say, kul. Maka keempat-empat surah ni kita kena we have to say. Kita kena sebut, buang ego kita, tunduk sebagai seorang hamba dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kata a'udzu, I seek refuge. Aku berlindung kepada Rabbin Nas. Rabbin Nas kita nanti kita akan datang kepada ayat tu. Apabila kita jadi seorang hamba, maka bukan hanya kita sebut, tapi kita akan masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita minta, kita masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bukan seorang hamba, maka terpulanglah kepada budi bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat ketak perlindungan itu kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-Hijr ayat 42, indeed my servants, no authority will you have over them except those who follow you that have deviated. Kamu tidak akan ada apa-apa kuasa. Sesungguhnya kamu tidak akan ada apa-apa kuasa, no authority ke atas hamba-hambaku, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, except for those who follow you, kecuali mereka yang ikut iblis. Of those who follow you and those who have deviated. Deviated itu lari kan. Lari daripada mana? Daripada Siratul Mustaqim. Dalam surah pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Ada link sebenarnya. Kita cerita pasal link dia dulu dengan surah Anas. Dalam Al-Fatihah kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. All thanks and praise to Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dalam surah Anas kita kata Qul a'udzu birabbin nas. Dalam surah Al-Fatihah kita kata Maliki Yaumiddin, sovereign till the day of judgment. Dalam surah Anas kita kata Malikin Nas. Dalam surah Al-Fatihah kita kata Iyyaka na'budu, it is you we worship.
Dalam surah An-Nas kita kata ilahinas, ilahinas the one we worship. Ada link di antara dua-dua surah ni. Sebenarnya dalam surah Al-Fatihah tu dia ada first portion, second portion. Surah An-Nas pun ada first portion, dia ada second portion. Okay, kalau kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, apa conclusion yang kita dapat? Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu tu it is you we worship. Wah, itu dan iyyaka nasta'in, dan hanya kamulah yang kami meminta. Apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam last bahagian Al-Fatihah tu? Iyyaka nasta'in. Apa yang kita minta? Kita minta ihdinas siratal mustaqim, guide us on the path. Dan apa yang iblis kata? Iblis kata, because you have put me in error, kerana dia salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah buat dia bikin kesalahan ni. I will surely sit and wait for them on your street path. Dia akan tunggu di jalan itu. Iblis tu akan tunggu di jalan itu. Jalan ni, yang on the right path, dia akan tunggu di situ. Di situ. Alhamdulillah. Okay, balik pada ayat seterusnya. Rabbin Nas. Rabb itu adalah nama pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, bukan hanya dalam surah ini. Dalam Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan dirinya sebagai Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alhamdulillah, nama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala guna nama Rabb, kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb, Lord of the worlds. Lord, dalam tafsiran dia baca Lord lah. Nanti kita cerita pasal tu. Dan bila ayat pertama turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala kata, Iqra bismi rabbik, read in the name of your Lord, Rabb. Pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Nabi Musa, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata? Ya Musa, inni ana rabbuk. Oh Moses, indeed I am your Lord, Rabb. Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan perkataan Rabb. Okay, subhanallah. Dalam tafsiran maksud Rabb itu adalah Lord. Dekat Great Britain tu, kalau kita dapat datuk kat sana kan, orang akan panggil kita Lord. Pasal tu, bila kita baca tafsiran, it does not do justice to the word of Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita dalami perkataan Rabb. Salah satu maksud Rabb adalah Lord ataupun Master. Master, hamba. Master, hamba. Main meaning. Bila kita acknowledge bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu is the Master, secara automatik kita juga kena acknowledge bahawa kita adalah hamba. Master or Lord. Rabb juga maksud pemilik. Selain daripada Master, pemilik kan. Malik juga masuk pemilik juga kan. Ataupun owner, pemilik kan. Tapi dalam perkataan Rabb, maksud dia adalah the absolute owner. Apa beza antara absolute owner dengan owner? Macam kita kita memiliki sebuah kereta. Satu hari tak bayar loan, kena tarik. Satu hari accident, habis. Kereta kena tarik, kereta langgar, accident, total loss. Segala apa yang kita miliki hanya sementara. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala is the absolute owner. Lain maksud dia, kan? Absolute owner dengan owner kan. So Rabb itu juga maksud Said, ataupun the one who has absolute authority. Dia ada kuasa ke atas, absolute authority. Mereka mereka kata kan, orang yang paling berkuasa di bumi ini adalah Presiden Amerika Syarikat. Mereka katalah. Tapi lepas 2 term ataupun 8 tahun, dia kena letak jawatan. Dia tak boleh jadi presiden lagi. Hilanglah kuasa dia. Bukan hanya sementara kuasa dia, tetapi limited. Kalau nak buat satu undang-undang baru, dia kena rujuk kepada dia kena bentangkan di parlimen, dapat setujuan apa semua, maka barulah dia boleh laksanakan apa yang dia ingini itu. Itulah bezanya. Allah SWT absolute. Yang lain semua semua sementara. Okay. Dalam maksud Rabb, Allah Subhanahu Wa Taala is the absolute authority. He can do whatever he pleases. Dia boleh buat apa saja yang dia suka, and does not have any limiting. Dia is not limited by anything. Dalam perkataan Rabb juga maksud tarbiyah. Tarbiyah iaitu yang memelihara segalanya, yang memberi segala keperluan dan memastikan pertumbuhan segalanya. Bila kita memelihara sesuatu, bagi contoh, we are the tarbiyah. Kita ni jadi tarbiyah. Anak kita, ada pokok-pokok kat rumah kita yang kita pelihara tu kan. Okay, haiwan dan sebagainya.
Kita ada seekor kucing, lalu kita bagi makan, kita bagi tempat tinggal, kita bagi mandi, kita bagi kasih sayang apa semua kan. Maka kita adalah tarbiyah kepada kucing itu. Kalau kita kucing tu kita lock dalam sangkar, lepas tu kita balik kampung 2 minggu, kita lupa nak buka, makan kita letak dekat luar, lalu kucing tu mati, maka kita bukan lagi tarbiyah kepada kucing itu. Okay? Dalam perkataan Rabb, ia juga bermaksud mursyid, the one who guides, yang memberi bimbingan, yang membimbing ke arah jalan yang benar, yang menggunakan dia dengan cara yang betul. Juga ada dalam maksud Rabb. Rabb juga bermaksud the one who gives gifts, yang memberi hadiah, yang memberi segala apa yang kita ada, mata kita, lidah kita, telinga kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, all gifts from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Dalam surah Sad, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, we give to Daud the gift of Sulaiman. Allahu Akbar. The gift of Sulaiman. The gift of Sulaiman. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hutang apa-apa kepada kita. Segala kekurangan, kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah gifts, adalah hadiah kepada kita. He is the one who gives gifts. Rabb juga maksud Qayyum. Kita semua wujud pasal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya kita semua tidak akan wujud. He ensures the very existence, our very existence is ensured by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud Rabb juga ada dalam maksud Rabb semua ni kan. So sekarang ni faham ke tak Pak Din, kenapa Pak Din kata dalam tafsiran Al-Quran yang kita semua baca, ia adalah satu ketidakadilan kepada to the word of Allah. Pasal tu kita kena berguru, menuntut ilmu. Pasal tu ulama kata kita tidak akan faham kalamullah, apa yang ada di dalam Al-Quran itu, jika kita baca tafsiran je tanpa panduan yang betul. Okay, kul a'udzubi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dalam surah ni kita sebut nama Allah SWT 3 kali. Sebelum kita minta perlindungan itu, iaitu daripada was-was syaitan, ini bukan perkara kecil tau. Ramai yang ambil ringan. Kita ambil contoh individu selain daripada iblis yang paling dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu Fir'aun. Fir'aun pernah kata, I am your Rabb. Fir'aun dalam Quran pernah kata, I am your Rabb. Allahu Akbar. Fir'aun pernah kata, don't I own the kingdom of Mesir? Am I not the king? Dia pernah kata dia ada Malik, dia ada Rabb, dia adalah Malik. Allahu Akbar. My generals, Fir'aun kata, my generals, I don't know any other ilah for you other than me. Allahu Akbar. Bahaya kan was-was ni, was-was daripada syaitan. Sampai Fir'aun mengaku dirinya adalah Rabb, dirinya adalah Malik, dirinya adalah ilah. Allahu Akbar. Kita minta dengan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, supaya kita tidak menjadi mangsa kepada was-was ini. Betapa bahayanya was-was ni, sahabat-sahabatku, jangan ambil ringan. Kita tak perlu ada istana kerajaan, kita tak perlu ada kerajaan sendiri untuk jadi seperti Fir'aun. Cukuplah kita ada dekat pejabat kita naik pangkat, ataupun kita jadi bos, ataupun dekat keluarga kita boleh jadi Fir'aun, mini Fir'aun. Kita boleh jadi Fir'aun kepada mereka. Allahu Akbar. Iblis bukan tak ada tauhid. Iblis tak syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun kata, you created me out of fire. Kamu yang menciptakan aku. By your might I will lead them all astray. By your might, dengan kuasa, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya upaya kuasa apa semua selain daripada Allah SWT. Iblis pun tahu. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun tahu. Dan dia tahu, cuma dia nak kita lupa. Dia nak kita semua jadi lebih teruk daripada dia. Allahu Akbar. Dah, jom kita sambung. Min syafril waswasil khannas. Min maksudnya daripada syafril. Syafril itu syari ataupun syari, itu adalah kejahatanan. From the evil, daripada from the evil of waswasil, maksud itu the whisperer, bukan the whisperers, bukan plural satu, the whisperer, mereka yang bisik.
Bukan mereka yang bisik tapi dia yang bisik, kan? The whisperer. Dari situ kita tahu yang bisikan itu adalah iblis. Dalam tafsiran waswasil, itu adalah yang berbisik dalam tafsiran. Sebab sebenarnya bisik ni, kita boleh bisik benda yang baik dan kita juga boleh bisik benda yang tidak baik. Sebenarnya waswasa tu maksudnya yang berbisik benda-benda yang jahat. Waswasa juga maksud yang sentiasa berbisik. Yang sentiasa berbisik. Dia mengulangi bukan sekali je. Okay? Yang tidak putus asa dalam bisikannya. Syaitan memang pro lah bab ni, kan. Dia tak macam kita. Dia takkan kata hari ni malas lah nak bisik, nak buat waswasa ni malas lah. Tak ada. Iblis sentiasa menanti saat-saat yang paling sesuai, kan? Saat yang paling tepat dan sesuai apa yang syaitan untuk syaitan menghasut kita lah. Okay? Hasutan ni, okay? Bisikan ni apa yang keraguan, doubt. Dia bagi kita doubt, keraguan, kan? Kejahatan, dia akan bisik benda-benda yang jahat. Dia akan bagi kita benda-benda bisik benda-benda supaya kita jadi greedy, tamak. Envy, kita jadi jealous, kita jadi dengki, kita jadi cemburu, dan macam-macam lagi. Dalam bisikan tu macam-macam dia boleh buat. Ada macam-macam taktik, ada macam-macam benda yang dia boleh letak ke dalam kita. Jangan ambil ringan. Oleh kerana bisikan inilah bapa kita Nabi Adam dengan ibu kita Hawa diturunkan kepada bumi. Sebab was-was ni jangan ambil ringan. Kita tak tahu betapa lama Nabi Adam tinggal dekat syurga. Ulama pun tak tahu the concept of time di bumi ini dengan di angkasa. Contoh kalau kita pergi ke bulan, time in the world travels faster, apatah lagi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada pendapat, ini pendapat je, tak ada yang sahih ke apa. Ini pendapat, ada yang kata 40 tahun, ada ulama yang kata 130 tahun. Tapi tak ada sumber-sumber yang sahih lah pasal ni lah. So sebenarnya point dia memang lama lah. Memang lama. Bisik kepada Nabi Adam. Bukan sehari dua. Jangan sekali-sekala kita pandang remeh keazaman, the determination dengan kesabaran iblis dalam menyesatkan kita. Dalam ayat ini, bila kita kata waswasul khannas, kita bukan hanya meminta perlindungan daripada bisikan, tetapi daripada iblis itu sendiri, the whisperer. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selain daripada semua yang saya sebut tadi, ada satu kuasa yang ada pada iblis. Perkataan nas tu, mankind datang daripada perkataan nisyan ataupun forgetfulness, pelupa. Kita ni manusia ni, sifat kita pelupa. Itu adalah satu sifat manusia. Kita semua pelupa. Dan ini adalah satu skill yang iblis telah menguasai. He has mastered it. Bila Nabi Yusuf minta tolong banduan supaya bagi tahu pada Raja Mesir bahawa dia boleh tafsirkan mimpi-mimpi orang lain, iblis yang bagi dia lupa. Okay? Masa Nabi Musa nak jumpa dengan Nabi Khidir, bila sahabat Nabi Khidir, Nabi Musa nampak ikan melompat, dia lupa nak bagi tahu kepada Nabi Musa. Siapa yang bagi dia lupa? Iblis. Tujuan utama iblis menggunakan skill ini adalah untuk bagi kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya zikrullah, mengingati Allah, the remembrance of Allah. Not the zikir of Allah, the remembrance of Allah, mengingati Allah. Dia bukan bagi kita lupa terus, tapi masa kita bermaksiat, kita lupa. Masa kita ambil rasuah, kita lupa. Masa kita berzina, kita lupa. Masa kita fitnah orang lain, kita lupa. Masa kita menipu, kita lupa. Masa kita naik angin dan masa kita marah pada orang lain, kita lupa. Bukan hanya cara yang iblis tu berbisik, bukan hanya cara, kan? Tapi bisikan tu akan datang pada masa yang tepat. Semoga Allah SWT menjadikan kita insan-insan yang bukan pelupa, yang sentiasa mengingatinya. InsyaAllah. I will wait for them. Iblis kata, I will wait for them on the right path. Bila kita solat, macam-macam datang dalam otak kita.
mulut baca ayat Quran, mulut kita baca ayat Quran, tapi hati kita tak hadir, hati kita lalai. Masa kita ambil wuduk, kita lupa, dah basuh kaki ke belum? Masa baca Quran, masa bersedekah, dia akan tunggu di situ. Al-waswasil khannas. Khannas itu maksud dia the retreating yang tenggelam timbulan. The retreating tu dia lari lah, dia bisik lari. Khannas, yang timbul dan tenggelam. Bintang-bintang yang tiba-tiba hilang, khannas. Dan khannas itu juga maksud benda yang berulangan. Dia sentiasa, he always comes, he does his was-was, he pulls himself. Sentiasa, dia tak pernah letih, dia tak pernah putus asa, tak pernah letih dengan bisikan. Dan his retweetingan. Antara skill was-was syaitan yang paling bahaya adalah apabila dia berjaya buat kita marah. Bila kita marah, kita lose control. Sampai satu tahap, syaitan akan take over. Apa yang dia hasut kita terus akan ikut. Apa yang syaitan bisik kita terus akan ikut. Sebab kita marah, kita tak boleh fikir. Bila kita marah, katalah bismillah. Jangan maki syaitan tu. Lepas tu Rasulullah SAW kata, suruh kita jangan celakakan syaitan. Kerana bila kita maki dia, kita keluar kata-kata yang berdosa. Dan ini akan jadikan syaitan itu jadi lagi kuat. Kita buat satu dosa, kita jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Jangan maki, bersabar. Itu akan menjadi kita lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW suruh kita kata bismillah. Maka syaitan akan jadi lebih kecil. Dan kita akan dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sesungguhnya yang paling ditakuti syaitan itu adalah zikrullah, the remembrance of Allah. Zikrullah itu bukan hanya maksud menyebut, tapi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Bila mulut kita menyebut, hati boleh jadi lalai. Tapi bila hati kita mengingati, dia akan cabut lari. Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia lalu kat jalan tu, syaitan tak berani nak lalu kat jalan tu. Kerana dia adalah seorang hamba yang sentiasa mengikuti setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan hatinya tidak pernah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nak tukar baju, Sayyidina Umar kan rasa malu. Dia tahu, dia sentiasa sedar, dan dia tahu pasal Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat segala-galanya. Allahu Akbar. Itu baru Sayyidina Umar, belum Sayyidina Abu Bakar lagi kan. Orang-orang beriman yang dulu. Gila. Okay, kita move on to the next ayat. Alladhi yuwaswisu fi sudurinas, who whispers evil into the breast of mankind. Who whispers evil into the chest. The chest, sudurin is chest, bukan kolbu. Kolbu tu hati, bukan hati ya, bukan hati. Bukan dalam hati kita. Hati itu kolbu, bukan sudur. Dia hanya boleh masuk ke dalam hati kita jika kita sendiri yang bagi dia masuk. Bila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh masuk. Bila kita lalai, dia akan cuba masuk. Dan bila kita ikut dia, apa yang dia buat, apa yang dia berbisik pada kita, apa semua tu, serupa kita bagi kunci kepada dia. Kita bagi kunci pada dia, masuklah iblis, kan? Masuklah syaitan. Ada signboard welcome iblis dekat hati kita, ada. Bila kita buat macam tu, apa akan jadi bila dia masuk ke dalam hati kita? Bila hati kita sentiasa mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda baik akan nampak cantik. Kita akan dapat nikmat dalam segala amalan dan kebaikan. Kita akan rasa jijik bila nampak benda-benda yang tak baik. Kita nampak orang berzina, minum arak, ambil dadah, kita rasa astaghfirullahalazim, kan? Hati yang automatik, hati kita automatik akan tolak benda-benda yang tak baik, kan? Bila kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila iblis dah masuk dalam hati kita, apa akan jadi? Iblis akan kata pada Allah, iblis pernah kata pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hijrah. Okay, selepas dia tak nak tunduk pada Nabi Adam, ini awal kejadian kan, 7 kali Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi kisah ini dalam Al-Quran. Betapa pentingnya kisah ini kepada kita semua. Selepas dia tak nak tunduk kepada Nabi Adam,
Kerana Nabi Adam tu dibuat daripada tanah, kan? Itulah sifat kesombongan dalam hati iblis. Ni semua punca daripada hasad. Lalu Allah SWT laknat dan suruh dia keluar daripada syurga tu, kan. Iblis kata, "My Lord, give me time, bagilah aku masa sampai the day of judgment, hari pengadilan." Maka kita tahu iblis kita akan berperang dengan dia. Kita akan berperang dengan dia sampai hari pengadilan. Okey. Sampai hari pengadilan pun dia akan cuba kenakan kita. Dia was-was, dia letakkan benda semua dalam kita. Lepas tu dia akan beritahu, saya hanya berbisik. Bukan saya paksa mereka. Mereka sendiri yang rela ikut bisikan saya. Jika iblis masuk ke dalam hati kita, dengar, "My Lord, because you have put me in error," kerana Allah SWT dia blame Allah, kerana Allah, "My Lord, you have put me in error, I will surely make disobedience," ketidaktaatan, attractive to them. Maksiat tu akan jadi cantik. Maksiat tu akan jadi cantik. And mislead them all together. Dia kata mislead them all together. Semua kita, bukan hanya Nabi Adam, semua kita. Dia tak aim Nabi Adam je, semua. Dia nak kata kita semua masuk ke dalam, dia nak kita semua masuk ke dalam neraka. Bila iblis masuk ke dalam hati kita, kita akan rasa jijik bila nampak kebaikan. Allahu Akbar. Orang berdakwah, kita tak suka. Kita ikut sunnah, orang kata kita riak. Kita bagi nasihat yang baik, telinga dia sakit. Tengoklah social media. Kita cerita pasal Allah SWT, orang bukan nak baca pun malas. Kita post benda-benda maksiat dan yang tak berfaedah, terus viral, kita like, kita komen, kita mengumpat, kita masuk, kita share, kan. Kalau benda-benda yang tak senonoh, kita download, kita simpan gambar, buat stop. Allahu Akbar. Itulah apa yang akan jadi apabila iblis masuk ke dalam hati kita. Ingat tuan-tuan, hanya kita yang boleh bagi kunci kepadanya. Apabila kita ikut dia, apabila kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat akan jadi cantik dan ketaatan itu akan menjijikkan kita. Allahu Akbar. Ayat seterusnya, minal jinnati wan nas, from amongst the jinn and mankind, daripada golongan jin dan manusia. Okey, daripada golongan jin dan manusia, kita semua tahu jin yang jahat dipanggil syaitan, kan. Okey, devils. Tapi ada ke manusia yang boleh jadi syaitan? Ada. Bukan hanya dalam surah ni yang Allah SWT merujuk kepada golongan-golongan manusia yang syaitan ni, kan. Dalam Al-Quran surah nombor 6 ayat 112, Allah SWT kata, "And thus we made for every prophet an enemy from the devils, syayatinal wal jinni." Devils from mankind and jin. Devils from mankind and jin, sebagai musuh kepada nabi-nabi. Tapi pelik juga, manusia boleh berbisik ke dalam hati kita, kan. Pelik, kan? Is it possible? Kan? And ada ulama kata, okay, the source sumber was-was itu adalah daripada iblis, dan dia akan gunakan manusia dan jin untuk melakukan was-was dia lah. Pernah tak bila seorang kata sesuatu pada kita, contoh, "Kau tipu lah," lalu kita rasa ada tekanan dekat dada kita, rasa macam kan. Pernah tak rasa macam tu? Kadang-kadang iblis itu berbisik melalui sahabat-sahabat kita. Jom clubbing, jom lepak, cerita pasal benda-benda yang tidak berfaedah. Lalai tak apabila kita buat benda-benda macam ni. Jangan pula salahkan sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang mereka tak sedar. Kadang-kadang orang dia baik, tapi syaitan mai bisik, lalu dia buka lah mulut dia. Kadang-kadang masa kita lepak dan semua sahabat-sahabat kita diam, kan, lalu kita fikir apa yang kita nak cakap, datang bisikkan, "Hari itu aku nampak isteri kau dengan jantan lain," kan. Bisikan tu datang bisikan, kita pun tak sempat nak fikir apa-apa, kita keluar je cakap, kan. Terus kita cakap, ada yang menjadi mangsa pada benda-benda macam ni. Bukan semuanya jahat. Jangan kata orang lain, kadang-kadang kita pun boleh jadi macam tu, kan. Kita nak buka mulut dan nak start the conversation, apa yang datang, kita cakap, lalu Allah Akbar, apa yang aku cakap tadi, kan.
Okay, ada ulama yang kata sumber was-was itu adalah daripada iblis. Tapi iblis gunakan kita sebagai puppet, kan? Sebagai kita jadi puppet lah untuk laksanakan was-was itu. Ada juga syaitan daripada golongan manusia yang memang jahat. Abu Lahab, Fir'aun, Namrud. Diorang ni memang jahat. Dan apabila syaitan masuk was-was dalam hati mereka, lagi gila lah mereka jadian. Pada bulan Ramadan, syaitan diikat. Ini hadis sahih. Lalu kenapa ada juga bisikan yang jahat di dalam hati kita? Sebab kita dah kena program. Kita kena pre-program. We are pre-program. Iblis bisik sekali, zina lah. Lalu kita ikut, kita zina. Kali kedua, iblis bisik, zina lah. Kali kedua, kita ikut cakap iblis. Kali ketiga, kita nampak wanita yang kita boleh makan. Iblis tak perlu bisik dah, kan? Nafsu kita dah cukup. Kita akan ikut nikmat. Sebab kita ingat nikmat dulu kan. Berzina dulu, dan lalu kita buat tanpa was-was syaitan. Kita dah tak perlu, kita dah diprogram oleh iblis. Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan menghampiri zina, bukan jangan melakukan zina. Jangan menghampiri. Lalu iblis berbisik, apa salahnya? Kita kawan saja. Apa salah lepak minum? Apa salah keluar jalan-jalan dengan dia? Sekarang dah wawasan 2020. Come on bro, don't lah be so backdated. Takut ke? Macam-macam taktik lah digunakan iblis ni kan, syaitan akan gunakan untuk sesatkan kita. Jangan ambil ringan sahabat-sahabatku serangan dalam surah ini. Ada lagi satu point apa ni nak bagi tahu. Mangsa pertama kepada was-was syaitan ni adalah Nabi Adam dan Hawa. Lepas mereka ditipu, baju mereka hilang, mereka rasa malu. Mereka ambil daun-daun untuk menutup aurat mereka. Hari ini kita dah sampai satu tahap di mana tiada kemaluan lagi di dalam diri kita. Lagi besar maksud itu, lagi bangga kita. Kita jadi lagi bangga. Tadi aku pakai spender, aku lari daripada Sri Gombak ke Batu Muda. Alhamdulillah, aku dapat 1 million views on TikTok. Lalu orang-orang di sekeliling kita kata, terbaik bro, aku follow kau. Majoriti masyarakat pun suka. Allahu Akbar. Member lain tu, dia pergi masjid, lalu ambil gambar dengan kawan lama dalam masjid. Lalu majoriti masyarakat kata apa? Riaknya. Pergi masjid pun nak ambil gambar ke? Habislah amalan dia semua, habislah pahala dia semua. Dia ingat dia seorang je pergi masjid. Bro, ibadat antara kita dengan Allah. Tak perlulah post kat social media. Allahu Akbar. Inilah apa yang terjadi dengan kita. Okay, ada beberapa poin lagi mengenai serangan-serangan iblis ni. Ada beberapa poin lagi ya. Pandai tengok ada yang left out ke tak. Okay, so itu rasa video ni dah lama. So Padin akan poin semua yang Padin buat dah disampaikan insya-Allah. Cuma Padin nak bagi tahu semoga kita semua jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan bisikan was-was syaitan ini. Kita selalu ingat iblis itu adalah bisikan tu. Oh, ada orang kata itu diri kita lah. Mana ada bisikan tu semua. Kita macam benda-benda gaib ni kita susah sikit nak berpegang kepada orang. Salah satu faktor yang terbesar adalah kita perlukan bukti. Kita apa yang sains telah buktikan baru kita percaya. Kita kata iblis tu tak ada, bisikan tu tak ada, apa semua tak ada. Prove it. We cannot prove it. You no matter how much you use scientific punya alat apa semua, kau pakai thermometer lah, apalah untuk scanner lah, infrared lah, apa semua gaib ni Allah Subhanahu Wa Taala kata gaib. The unseen, kita takkan boleh nampak benda ni. So jangan ambil ringan. Okay, ada serangan-serangan iblis, serangan-serangan yang lain yang Padin akan buat video lain lah, sebab ni dah sampai dekat 40 minit dah. So harap video ni bermanfaat kepada anda semua. Lepas ni Padin akan berehat kejap. Padin ada berurusan keluarga apa semua. Padin spend time dengan family kejap daripada dakwah. Okay, Padin akan sambung lagi dakwah insya-Allah. Video ni Padin buat dan video ni dan perasan tak baru ni page Padin dekat YouTube, nama page tu adalah Jihad Fisabilillah. Nama ni Padin dapat daripada seorang sahabat Padin arwah, Uncle Rohaizat Tahir.
dia ni banyak bagi sokongan kepada Pak Din, dan bila Pak Din mula benda-benda macam ni kan. So Pak Din, this video is dedicated to you, uncle. It's dedicated to you. Thank you for everything you have done. InsyaAllah, semoga Allah SWT je yang balas. InsyaAllah kita akan sambang perjuangan uncle kan. Uncle dia macam bapa saya lah, Uncle Rohaizat kan. So semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah SWT menjadikan kuburnya setutupan yang luas, bercahaya dan bahagia, dan seperti sebagian daripada Jannatul Firdaus. Semoga Allah SWT ampuni dosa-dosanya dan Allah SWT masukkan dia ke dalam syurga Allah SWT tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ni bermanfaat kepada anda semua. Jika video ni bermanfaat, minta tolong share kepada kawan-kawan anda semua. Minta tolong sampaikan, minta tolong follow Pak Din. InsyaAllah Pak Din akan buat banyak lagi video mengenai beberapa macam-macam jenis perkara mengenai dakwah. So terima kasih kepada yang sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.